Hari ini GISB difatwakan sesat setelah berlakunya siasatan. Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis memutuskan kepercayaan dan ajaran dalam GISBH mengandungi unsur ajaran sesat, khususnya batiniah. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad berkata tiada keperluan untuk mengeluarkan fatwa baharu berhubung dengan ajaran dan kepercayaan dalam GISB Holdings jika mempunyai kaitan dengan Al-Arkam Dan menjumpai buku-buku doktrin dan pelbagai bukti lagi. Juga sekarang menjadi persoalan netizen, kenapa kerajaan hari ini nak jatuhkan ekonomi Melayu Islam? Politik serbuan serangan dan kenyataan pihak berkuasa yang memburuk-burukkan tanpa bukti ni memang berbau politik lah. Kita akan share dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan berada dalam ketenangan. Sahabat semua, sebelum ni kita dah bahas mengenai bagaimana Arkam ditubuhkan, siapa Abuya, siapa Ummujah, zaman kegemilangan Arkam, zaman kejatuhan dan bagaimana mereka bangkit semula dan juga bagaimana mereka menukar nama. Dan untuk video kali ini pula kita akan bahas mengenai GISB, iaitu kesinambungan daripada Al-Arkam dan apa yang dah mereka lakukan sehingga mereka berada kembali di zaman kegemilangan ekonomi Melayu Islam. Tetapi dalam masa yang sama, hari ini pula pimpinan tertinggi mereka ditahan. Bahkan bank dibekukan, harta benda mereka disita dan tempat perniagaan mereka di Malaysia pun ditutup dan banyak yang dah lari dan tinggalkan tapak kedai mereka, juga tinggalkan perniagaan mereka, bahkan mereka meninggalkan kediaman mereka. Dan paling penting untuk video kali ini, pertama jangan kecam dahulu dan komen yang bukan-bukan. Selepas tengok video ini sampai habis barulah anda komen dengan cara yang berhemah. Jadi jom kita bahas. Global Ikhwan Sendirian Berhad Holdings ataupun GISBH bukanlah satu pertubuhan, syarikat ataupun kumpulan yang baru, kerana syarikat ini telah pun diasaskan sejak 1970 dan berkembang maju sehinggalah meniti zaman kegemilangan mereka pada tahun 80-an sehingga tahun 90-an. Cumanya syarikat ini bertukar-tukar nama daripada Al-Arkam 1970 kepada Rufaka tahun 1995 kepada GISB pada tahun 2000 dan hari ini ialah GISBH yang diperbaharui dengan wajah baru pada tahun 2010. Kiranya akar untuk kumpulan ini memang dah tertanam dengan baik dan mereka memang dah lama dan berpengalaman. Sahabat semua, secara asasnya syarikat ini adalah di bawah kendalian jemaah ataupun kumpulan yang sama sejak mereka ditubuhkan. Bahasa mudahnya orang yang sama urus dan kendalikan, cumanya bertukar-tukar nama sahaja. Kerana pimpinan yang ada sekarang dalam GISB adalah mereka-mereka yang pernah berada bersama-sama sewaktu zaman kegemilangan Arkam dahulu. Mereka membawa fenomena ekonomi Islam, pakaian cara Islam, makanan Islam, bahkan hiburan cara Islam, yang mana kumpulan Rabbani, Raihan dan lain-lain. Nasyid di Malaysia ni ia yang bermula daripada mereka. Mereka lah yang cetuskan. Tetapi setelah diharamkan, mereka berpecah dan ramai yang keluar. Untuk pengetahuan sahabat semua, rahsia syarikat ini sebenarnya terletak pada kumpulan ataupun jemaah di dalam syarikat itu sendiri. Kuatnya jemaah maka kuat dan makin majulah syarikat itu. Jika jemaah dia lemah dan diharamkan, maka runtuhlah syarikat itu. Dan paling penting, syarikat ini ialah 100% milik Bumiputera Melayu Islam. Bukan milik Cina, bukan milik India, bukan milik Mat Saleh, tetapi orang Melayu Islam sendiri. Dan GISB ini adalah satu-satunya syarikat terbesar, terlama yang dimiliki oleh Melayu Bumiputera Islam di Malaysia. Dan ia yang satu kebanggaan buat anak Malaysia. Sebab biasanya kalau syarikat Melayu Islam ni mesti tak akan bertahan lama. Tidak pun mesti akan terlibat dengan penipuan, skim cepat kaya, sesat, pelaburan dan sebagainya, yang memang tidak akan bertahan lama. Kalau ada pun syarikat-syarikat Melayu ni kedai makan lah, itu pun kecil sahaja. Sampai dah sekarang ke hari ini, majoriti perniagaan dan ekonomi dipegang oleh bukan Melayu. Daripada kedai elektronik sehinggalah bahan pembinaan, automotif dan sebagainya. Bahkan kedai makan yang besar berada di mal-mal pun bukan milik Melayu Islam. Dan ini adalah realiti. Dan untuk setakat ini hanya GISB inilah yang nampak sekarang lebih ke depan untuk memperjuangkan hak dan ekonomi Melayu Islam. Kerana GISB ini bukan hanya berkembang di Malaysia sahaja, bahkan mereka mempunyai 415 cawangan perniagaan. Sahabat semua, GISB ini juga berkembang dan melebar luas sehingga ke 20 negara luar. Kalau korang ke Mekah, di sana wujudnya satu-satunya perkampungan Melayu, oasis di tengah padang pasir yang besar yang diberi nama Wadi Berkat GISB, dan ia adalah milik GISB. Tempat ini memang sangat luas dan menjadi tumpuan juga untuk orang ramai datang. Kedai makan di Mall Mekah pun mereka ada,
Dan kalau korang pergi Turki, korang akan jumpa juga syarikat JSB. Korang pergi ke Sarajevo pun dorang ada, dan mereka memiliki ladang seluas 120 ekar di Perth. Kalau korang ke Eropah pun korang akan jumpa juga kedai-kedai syarikat mereka. Boleh dikatakanlah kalau korang nak makanan Melayu di luar negara, korang akan jumpa JSB. Dan anggaran nilai aset JSB ni ialah lebih kurang 325 juta, termasuklah di luar negara. Ia hanya anggaran, dan hasil tahunan JSB ini sekitar 185 juta, dan syarikat ini mempunyai pekerja seramai 5,346 orang. Mereka juga tidak tertumpu pada satu produk, satu benda sahaja, tetapi ia mempunyai anak syarikat yang banyak seperti Ikhwan TV, rangkaian bakery JSB, restoran catering, industri JSB, harta pembangunan, perundangan dan perkhidmatan, sekolah, Medicare, klinik dan banyak lagi. Kalau di Rawang tu dia ada jadi hub, jadi satu pusat keperluan untuk orang ramai. Printing, kedai makan, dobi, bengkel dan lain-lain berada dalam satu kawasan yang diurus tadbir oleh JISB. Korang datang je dekat situ, korang tak perlu lagi keluar untuk cari keperluan tempat lain kerana dah cukup lengkap. Jadinya memang padulah kalau dalam perniagaan. Maka daripada itu muncullah persoalan yang tidak puas hati. Kenapa nak hancurkan ekonomi Melayu Islam? Kenapa nak kacau bahtera yang telah lama dibina? Bukankah ia membantu orang Melayu Islam sendiri? Memang tak boleh tengok ke? Melayu naik sikit dah dirosakkan, dan banyak lagi persoalan-persoalan daripada netizen. Hari di akhbar, lagi I baca, lagi I confused, lagi I digging for info, lagi I banyak puzzle. Bermula amazed, kemudian puzzle, kemudian rasa macam ada tak kena. Dia mempunyai satu rangkaian perniagaan yang sangat luas, semerata dunia. Malaysia memang keseluruhan lah. Ya. Saya sebagai orang yang 61 tahun, yang dah bergeluman dengan politik Malaysia ni lama, naluri saya kata benda ni fitnah. Benda ni bukan tak berlaku, tapi benda ni digembar-gemburkan seolah-olah macam satu konspirasi perancangan nak menjahanamkan JISB ni. Dengarlah, percayalah dekat saya. Saya dah lama dah, saya dah 61 tahun. Kadang-kadang bila orang tu berbohong, gerak-geri gaya, saya ada belajar psikologi, mata pandang mana semua saya tahu, sama ada berbohong atau tidak, mereka-reka cerita atau tidak, melebih-lebihkan cerita atau tidak, saya tahu. Percayalah, ini saya tak ada bukti lah, tapi percayalah, saya dah 61 tahun, saya tahu kalau benda ni konspirasi atau tidak. Dah lama makan garam lah. Dan saya first thing my mind datang, saya cakap benda ni konspirasi sebab apa? Tak masuk akal lah satu sekolah JSB ni. Sebab JSB ni, lepas tu saya bincang dengan Anas Jalil semua, dia kata ni memang benda ni konspirasi pasal dia ada kena-mena dengan politik. Benda tu sekejap lagi saya ceritakan. Dan JSB ni yang saya tahu semasa saya niaga dekat Kedah, lu buka kilang kopi, dia di Kedah lah, saya tak tahu dia bagi pelajar universiti makan free tau dekat restoran dia. Hari Jumaat makan free, musafir kalau ni dia bagi makan free tau. Dan saya pernah lah kenal lah dengan orang JSB, tapi bukan JSB, tapi bila saya ingat kali, oh ini mungkin JSB, tapi tak pernah ni. Yang saya tahu Ikhwan Muslimin, Ikhwan something like that lah ya. Dan tak ada masalah dengan dia orang ni pun. Dan saya berbau rasa benda ni ada berbau politik lah. Serbuan, serangan dan kenyataan pihak berkuasa yang memburuk-burukkan ni tanpa bukti ni memang berbau politik lah. Siap declare lagi ya. Bila tulis dekat media dia declare tak ada figura politik dalam organisasi tersebut, maknanya dia cuba nak tunjuk baik maknanya dia nak tutup benda yang dia nak busukkan siap disclaimer awal-awal, nampak sangat Untuk pengetahuan sahabat semua, yang pegang dan atur JISB selepas Abuya, lepas Umuja sehingga JISB berkembang ke luar negara ialah hanya seorang driver, Ustaz Asyari ataupun Abuya. Dia adalah Nasaruddin Muhammad Ali, ataupun dipanggil sebagai Tuan CEO. Untuk JISBH ni, beliau adalah watak penting dan penerus perjuangan Abuya. Tuan CEO ini tidaklah bersekolah tinggi, dan sewaktu dia mengenali Abuya, dia terus berkhidmat dan melakukan banyak perkara sehinggalah dijadikan sebagai driver dan terus menjadi orang yang rapat dengan Abuya. Bahkan Tuan CEO ini pernah bersama-sama dengan Abuya sekali bila ditahan di dalam ISA. Sebenarnya sebelum bersama Arkam, Tuan CEO ini dah pun berkahwin dengan seorang wanita, tetapi bila dia lama bersama dengan Arkam, maka Tuan CEO ini pun dijodohkanlah dengan isteri kedua, iaitu adik ipar Abuya, iaitu adik Umi Nur, isteri Abuya. Perkara ini bagi mendekatkan lagi hubungan Tuan CEO dengan Abuya dan secara tidak langsung menaikkan darjat Tuan CEO dalam kumpulan tersebut. Jadinya bila Tuan CEO ini menonjol dan perform dalam kumpulan Arkam, kemudian dijodohkanlah lagi dengan isteri ketiga, iaitu Puan Fazura yang dah berpisah dengan suami Arabnya terdahulu. Wabihi wallahualam. Tuan Rizal kena cerita dengan Abu Aghdad dan cakap dia nangis. Dan Puan Fazura ini juga adalah watak penting dalam JSB kerana otak geliga yang dia ada membuatkan Tuan CEO ini dilantik dan menjadi penerus kepimpinan selepas kematian Umuja.
Kiranya Puan Fazlani juga mengatur banyak perkara di dalam JSB. Sehingga kan satu masa dia mendakwa dirinya bermimpi bertemu dengan Abuya, dan Abuya menyuruh dalam mimpi tersebut Tuan CEO ini untuk kahwin dengan anak Abuya. Jadinya isteri yang keempat itu adalah anak Abuya yang bernama Mubarakah binti Asyari. Jadinya lengkaplah sampai 4. Tetapi yang menjadi kekurangan ialah ilmu agama Tuan CEO ini tidaklah tinggi, sehingga kan satu masa dia tidak dapat membezakan antara ayat Al-Quran dan juga hadis, kerana dia belajar dengan beberapa guru sahaja. Abang kata kupas sedikit apa yang Tun cakap tadi. Tun kata dia tak berapa faham Quran tu because it's in Arabic kan. So but Tun baca dalam bahasa Melayu, translation and also in English. Mungkin Tamu Musi boleh kongsi sedikit ni. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tun menguraikan lagi sebenarnya kehidupan kita itu. Memang adalah Al-Quran mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Memang adalah Al-Quran mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Meskipun ilmu agamanya nampak kelompongan, tetapi ilmu pengurusan pertubuhan itu memang dia power. Sehinggalah dia mampu duduk dengan pemimpin-pemimpin negara dan orang-orang korporat. Tetapi ini semua tidak bertahan lama. Ialah kan dalam dunia ini setiap sesuatu pasti akan hancur dan pasti akan berakhir, ada naik ada turunnya. Maka pada tahun ini bulan lepas sehingga bulan ini bertubi-tubi serangan daripada PUKAS dan sebagainya yang mendedahkan apa yang dah dilakukan oleh Tuan CEO, sehingga terbongkar dan terdedah siapa mereka sebenarnya. Ianya bermula dengan pendedahan rumah amal, penindasan kepada KK, masalah bulu berkat, tidak bayar gaji, halang dan juga pisahkan ibu bapa dengan anak-anak mereka dan sebagainya. Sehinggalah pihak berkuasa membuka siasatan dan adanya tuduhan kepada JSB, bahkan sekali kepada Tuan CEO. Jadinya pada 19 hari bulan September 2024 baru-baru ni, pemimpin tertinggi CEO dan yang lain-lain telah pun direman untuk menjalankan siasatan. Setakat ni yang saya tahu belum lagi disabitkan ataupun dikenakan apa-apa hukuman buat masa inilah. Jadinya bila mana Tuan CEO dan pimpinan lain kena tahan, maka yang di bawah-bawah ni semua masing-masing selamatkan diri. Ada yang lari, ada yang ditahan bahkan, dan ada juga yang dikenakan pertuduhan. Dan pertuduhan kepada mereka juga berbeza-beza. Ada yang disebabkan rumah amal, ada yang disebabkan penyelewengan duit, dan ada yang disebabkan ugutan dan sebagainya. Tetapi untuk pertuduhan secara keseluruhannya, kita tunggu lagi macam mana siasatan. Untuk pengetahuan sahabat semua, baru-baru ini dekat Rawang, tempat yang meriah sebelum ini, ramai pengunjung datang. Hari ini betul-betul dah sunyi. Semua kedai dan perniagaan JSB dah pun ditutup dan tidak ada orang dah. Sehinggalah haiwan peliharaan seperti kuda, burung merak dan lain-lain diambil oleh pihak berwajib, dan barang-barang perniagaan JSB juga disita kena angkut. Jadinya tahun ini boleh dikatakan adalah zaman kejatuhan JSB. Zaman yang boleh melingkupkan terus perniagaan mereka yang mereka bina semula setelah 20 tahun mereka jatuh. Sahabat semua, terdapat benda yang pelik yang dipersoalkan oleh netizen buat masa sekarang ni, iaitu meskipun jutaan aset dan juga income JSB dalam sebulan, tetapi setelah akaun mereka dibekukan, baki yang tinggal hanyalah dalam 500,000 lebih sahaja. Sedangkan influenza yang baru-baru ini, viral akaun mereka pun dalam 700,000 lebih. Ini kan pula satu syarikat yang besar. Dan yang peliknya lagi ialah apabila Tuan CEO kena tahan dan juga pimpinan yang lain, maka ahli-ahli yang bawah ni banyak yang dilesap, banyak yang larikan dirilah. Dan apa yang peliknya lagi ialah pelancong Cina 1 juta lebih masuk Malaysia tidak keluar, terus lesap. Yang tu lagi pelik. Itu persoalan daripada netizen lah. Sahabat semua, kita berbalik kepada JSB. Setelah Arkam diharamkan dan difatwakan sesat pada tahun 1994, mereka tukar pergi nama Rufaka. Juga diharamkan dan difatwakan sesat pada tahun 2006, dan mereka tukar pula kepada JSB, dan mereka perbaharui pula kepada JSBH. Maka pada tahun 2024 mereka difatwakan lagi sekali sesat. Tetapi yang mengeluarkan fatwa itu daripada Negeri Perlis. Pada Jumaat, Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis memutuskan kepercayaan dan ajaran dalam GISBH mengandungi unsur ajaran sesat, khususnya batiniah. Ia menjadikan Perlis negeri pertama isytiharkan organisasi berkenaan sebagai sesat. Adapun negeri lain seperti Kelantan mengatakan tidak ada keperluan untuk mengeluarkan fatwa jika mereka masih orang yang sama, iaitu berpegang kepada Arkam. Maka daripada itu, serbuan telah pun dilakukan di seluruh negeri dengan Ops Global. Bila serbuan ini dilakukan, maka terjumpalah banyak bukti-bukti yang menunjukkan memang JSB ni adalah orang-orang yang sama dan mereka ni masih lagi berpegang dengan apa yang dibawa oleh Arkam dulu. Kerana buku-buku Arkam yang difatwakan sesat itu telah pun dijumpai, ditanam oleh pengikut-pengikut JSB. Juga bulu-bulu peninggalan, kain baju dan sebagainya
yang dikaitkan dengan Abuya dan Umayyah juga dijumpai. Tidak dapat lagi dinafikan dengan bukti yang ada, mereka masih berpegang kepada Arkam. Dan Arkam ni memang dah difatwakan sesat. Kita dah bahas dalam video sebelum ini. Jadinya GISB ni adalah mereka Saki Baki Al-Arkam yang bersatu dan berkembang semula. Dan juga dengan adanya bukti yang mereka cuba sembunyikan, tidak dapat menolak ataupun menyembunyikan identiti mereka sebenarnya. Yang terbaru pula ialah terbongkarnya lagu-lagu yang berkait dengan bulu dan juga berkat. Jom kita tengok. Burulah keberkatan, pada berkat ada rasa-rasa, rasa-rasa itu pandangan Tuhan, bukan pada tindakan lahir. Tanpa rasa amalan tiada nilainya, tanpa rasa kejayaan istidraj, tanpa rasa gagal mudah menyalahkan Tuhan, tanpa rasa tiada erti dalam kehidupan. Burulah keberkatan untuk dapatkan rasa, dengan memiliki sembahyang yang ada rasa. Sayup pilu rindu dengan pemimpin, sama cita-cita, perjuangkan hasrat pemimpin hati. Sahabat semua, GISB ni daripada sudut ekonomi mereka memang ke depan, dan wajarlah untuk orang lain menumpang kepada mereka. Meskipun di sebalik itu wujudnya penindasan, paksaan, tidak dibayar gaji dan sebagainya. Dan daripada sudut akidah pula, jika mereka masih berpegang dengan apa yang dipercayai oleh Arkam, iaitu Rasulullah adalah Nabi Muhammad, Sayyidi ialah Syekh Suhaimi sebagai Imam Mahdi, Abuya pula ialah PBT, Putra Bani Tamim, satu sebagai roh dan sebagainya, mereka tidak mati hanyalah sekadar ghaib, maka wajiblah ditolak, kerana ia betul-betul dah bercanggah dengan ajaran Islam. Maka adalah kewajipan kepada pihak berkuasa, khususnya badan agama, untuk mengeluarkan fatwa sekali lagi secara keseluruhan. Jadi akhirnya sahabat semua, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita, juga kepada mereka untuk kembali semula kepada ajaran Islam yang sebenarnya, tidak mengagung-agungkan pemimpin sehingga melebihi baginda Nabi SAW. Dan semoga kita diberikan petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah akhir hayat kita. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.